Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli kerana dapat menghadirkan diri pada PLC Seri 2 MKT Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya Presiden No. 1 pada hari ini kali yang kedua. Okey, seterusnya saya ucapkan tahniah lah kerana berjaya meneruskan lagi untuk menyertai PLC kita pada petang ini untuk siri yang kedua iaitu penulisan abstrak. Okey, ini ulang kaji saja. 2MKT itu ialah singkatan bagi perkataan 2M mudahnya menulis, KT kajian tindakan. Bimbingan ini adalah bagi membantu GPI dan GBA SKPP 51 menghasilkan penulisan kajian tindakan di mana kajian tindakan yang kita dah buat ni telah selesai dijalankan, hanya tinggal menulis laporan sahaja. Okey, untuk 2MKT ada 4 langkah yang cikgu-cikgu perlu lalui iaitu langkah 1, tapak asas isu utama kita telah membentangkan sebelum ni. Kemudian yang kedua ialah yang pada hari ini iaitu penulisan abstrak. Langkah 3 penghuraian dan langkah 4 laporan penuh. Kita baru sampai step yang kedua iaitu penulisan abstrak. Ini yang sebelum ni lah, yang tahun lepas. Saya harap lepas tahun depan ahli yang lain pula lah akan berjaya untuk menerbitkan jurnal kajian untuk tahun 2022 ni lah. Ini kulit depan jurnal pada tahun lepas. Okay, ini yang dibukukan lah saya punya tajuk tahun lepas. Okay. Ada 5 tajuk. Saya nak bentang, Ustazah Asiah boleh bentang dulu. Saya share slide dia, share dia punya tu bahan ya. Ustazah Asiah. Okey, boleh. Saya share. Okey, boleh nampak Ustazah Asiah? Nampak. Okey. Baca je kan? Era? Baca je. Ya, baca je. Okey, baca je. Okey, kajian tindakan yang akan ditulis adalah pengenalan dia. Dunia pendidikan di Malaysia telah meletakkan Al-Quran sebagai salah satu daripada cabang ilmu yang terdapat dalam salah satu bidang pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah. Murid yang tidak berjaya membaca Al-Quran akan mempelajari Iqra' terlebih dahulu. Okey, objektif, metod dan skop peserta. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi menarik minat murid mengkaji Iqra'. Bagi menarik minat murid mengaji Iqra'. Semasa kelas tasmik serta menguasai bacaan Iqra' 1 terhadap satu orang murid tahun 2 Emerald. Okey, dapatan utama dan data. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan aplikasi permainan Rainbow Iqra'. Data diperolehi melalui pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi permainan Rainbow Iqra' dapat membantu murid menguasai Iqra' 1. Okey, rumusan ataupun rumusan impak, keaslian, nilai baru diperoleh. Aplikasi permainan Rainbow Iqra' juga telah meningkatkan minat murid mengikuti kelas tasmik
Diharapkan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra 1. Saya juga bercadang untuk mengekalkan penggunaan aplikasi Rainbow Iqra di masa akan datang bagi membantu murid yang menguasai Iqra. Okey, yang ni pula abstrak yang tadi mula-mula kita pecahkan dulu ayat pengenalannya apa, objektif, metod, skop prosedur, dapatan utama dan data, rumusan impak dan kata kunci. Yang ni dia punya abstrak yang dah siap lah. Okey, Ustazah Asia boleh bacakan lah. Abstrak yang dah siap. Ustazah Asia? Tak dengar sangat lah. Tak dengar. Oh dia lost connection Dah masuk balik dah. Oh kat tukar telefon tadi laptop. Tak dengar Okay, ni pula dia abstrak yang dah siap. Tadi kita buat ikut point. Yang ni kita dah gabungkan lah abstrak yang dah siap. Yang ni lah. Okay. Baca ke? Baca daripada tajuk lah. Daripada tajuk dia meningkatkan. Okay. Meningkatkan penguasaan kemahiran membaca Iqra 1 terhadap seorang murid tahun 2 Emra menggunakan aplikasi Rainbow Iqra. Okay. Abstraknya, dunia pendidikan di Malaysia telah meletakkan kan? Kenapa diletakkan lah? Boleh nanti betulkan balik. Telah Okay. Masalah tulisan. Okay, nanti betulkan balik. Meletakkan. Okay. Dunia pendidikan di Malaysia telah meletakkan Al-Quran sebagai salah satu dari cabang ilmu yang terdapat dalam salah satu bidang pendidikan Islam. Di peringkat sekolah rendah, murid yang tidak berjaya membaca Al-Quran akan mempelajari Iqra terlebih dahulu. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi menarik minat murid mengkaji Iqra semasa kelas tasmid serta menguasai bacaan Iqra 1 terhadap satu orang murid. Satu ke seorang? Seorang pun boleh tak? Okey, satu orang murid tahun 2 Emerald. Ya, saya betulkan balik. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan aplikasi permainan Rainbow Iqra. Data diperolehi melalui pemerhatian, temubuah dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi permainan Rainbow Iqra dapat membantu murid menguasai Iqra 1. Aplikasi permainan Rainbow Iqra juga berjaya meningkatkan minat murid mengikuti kelas tasmid. Diharapkan dengan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra 1. Saya juga bercadang untuk mengekalkan penggunaan aplikasi Rainbow Iqra di masa akan datang bagi membantu murid lain yang tidak berjaya menguasai Iqra 1. Kata kunci aplikasi Rainbow Iqra, Iqra 1 tasmid. Okey, tanya Ustazah Asia. Yang nanti untuk besok Akak dia ada 3 bilik tau. Satu bilik yang bahasa Arab, satu bilik pendidikan Islam, satu lagi yang bilik Jekov. Yang macam tajuk akak ni masuk bilik yang Jekov tu lah. Dia ada 3 bilik. Okey. Untuk besok, tak apa, nanti saya tolong printkan. Akak bawa bahan yang ni lah. Bahan ni dengan bahan yang kita dah bentang lagi satu. Tak apa, nanti saya bagi soft copy. Lepas tu saya akan printkan jugalah besok bawa. Saya pun akan bawa jugalah hard copy akak punya
Esok saya soft copy saya bagi, hard copy pun saya tolong bawakan. Kiranya bahan yang langkah 1 dengan yang hari ni dia punya data akak lah. Nanti dia akan betulkan jugalah apa bentuk-bentuk ayat tu, ada dia nak panjangkan lagi ayat, dia nak suruh tambah ayat, nak buang ayat. Nanti mentor tu dia akan baiki lagi lah, sekurang-kurangnya akak dah ada data lah kan, maklumat abstract dan juga maklumat asas lah. Okay, tahniah saya ucapkan. Mazidah dah ada? Mazidah. Okay, sekejap. Ya, dah. Saya share ya. Okay. Mazidah. Okay, kejap saya share dulu. Okay, Mazidah boleh start daripada atas langkah 2. Langkah 2. Okay, langkah 2 MKT ya. Ya. Baik, hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah 2 MKT, bimbingan penulisan kajian tindakan guru-guru SK Putrajaya. SK Putrajaya. Okay. SK Putrajaya Persin 51. Okey, bagi ayat pengenalan kena buat juga untuk baca juga. Sebab kita pecahkan satu Ayat kan. Okey. Untuk ayat pengenalan, keupayaan membaca merupakan asas kepada murid untuk menguasai sesuatu ilmu pengetahuan. Sudah menjadi amalannya setiap Muslim akan membaca Al-Quran setiap hari. Namun terdapat segelintir murid yang masih tidak berjaya membaca ayat Quran kerana masih berada di tahap bacaan Iqra. Baik, untuk objektif Tahniah. Lancar. Untuk objektif, metod ataupun skop peserta, kajian ini difokuskan kepada pendekatan bimbingan khusus bagi menarik minat murid mengaji Iqra, khususnya semasa kelas tasmik serta menguasai bacaan Iqra 6 terhadap 2 orang murid tahun 6 PEL. Dapatan utama dan data. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah melaksanakan program kelas intensif one-to-one. Okey, data diperolehi melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan program kelas intensif one-to-one ini dapat membantu murid menguasai Iqra 6. Okey, rumusan impak ataupun keaslian nilai baru yang diperolehi. Program kelas intensif one-to-one juga berjaya meningkatkan minat murid mengikuti kelas tasmik. Diharapkan dengan inisiatif ini, guru lain dapat mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra 6. Saya juga bercadang untuk mengekalkan program kelas intensif one-to-one ini di masa akan datang bagi membantu murid yang tidak berjaya menguasai Iqra 6. Bagi kata kuncinya adalah kelas intensif one-to-one Iqra 6 tasmik. Okey, yang tu dia punya rangka dia. Yang ni abstrak yang dah siap lah. Boleh baca daripada tajuk. Daripada tajuk 2 MTK tu juga. Meningkatkan? Meningkatkan. Okey, meningkatkan penguasaan bacaan Iqra terhadap meningkatkan penguasaan bacaan Iqra 6 terhadap 2 murid tahun 6 PEL melalui program kelas intensif one-to-one. Okey, keupayaan membaca merupakan asas kepada murid untuk menguasai sesuatu ilmu pengetahuan. Sudah menjadi amalan setiap Muslim akan membaca Al-Quran setiap hari. Namun terdapat segelintir murid yang masih tidak berjaya membaca ayat Quran kerana masih berada di tahap bacaan Iqra. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan bimbingan khusus bagi menarik minat murid mengaji Iqra semasa kelas tasmik serta menguasai bacaan Iqra 6 terhadap 2 orang murid tahun 6 PEL. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah melaksanakan program kelas intensif one-to-one. Data diperolehi melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatannya daripada kajian menunjukkan program kelas intensif one-to-one ini dapat membantu murid menguasai Iqra 6.
program intensif ini dapat membantu guru lain mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra 6. Saya juga bercadang untuk mengekalkan program kelas intensif one-to-one di masa akan datang bagi membantu murid lain yang tidak berjaya menguasai Iqra 6. Kata kunci, kelas intensif one-to-one Iqra 6 Tasmi'. Syukran. Ya Allah, ketak. Maksudnya besok nanti tahniah Ustazah Mazidah, nanti awak bentang abstrak yang ni lah dengan yang data langkah 1 tu ya. Nanti saya akan bagi soft copy, hard copy pun saya tolong printkan lah, saya bawa besok. Macam Mazidah, awak akan masuk satu bilik sama dengan Ustazah Asiah lah. Dia ada 3 bilik. Satu bilik yang ni bawah tajuk kumpulan Jekov lah. Yang Tasmi' Mazidah dengan Asiah masuk bilik yang tajuk bilik Jekov. Yang Hakimi dengan Kausa akan masuk bilik bahasa Arab lah. Saya, Haziah dan Wisam akan masuk yang bilik pendidikan Islam. Bilik pendidikan Islam. Wan Dayah dengan Shu ada tak dalam GM? Ada masuk tak dia? Wan Dayah dengan Shu. Masuk tak dalam GM? Sure. Rahmawati, Asiah, Haziah ada, Kausa. Haziah dengan Kausa. Okey. Haziah. Dia tak ada. Kausa dah sering Ustazah Haziah, Wisam besok masuk sama bilik dengan saya, masuk bilik pendidikan Islam. Okey. Okey. Kausa dah ready? Kausa? On the way buat kereta lagi ni. Aduh. Aku suruh bentang dulu, kau nak merayap balik dulu. Alamak, apanya aku ingat isi minyak okay, saya bentangkan yang Hakimi punya dulu lah. Saya cari dia tak jumpa handphone dia pun. Saya bentangkan Hakimi punya dulu. Okay. Ya. Okay, baik. Tak aku sempat sampai rumah Jauh lagi kan nak sampai rumah tu? Tak jauh dah, tapi aku nak isi minyak lah dulu. Alah, isi minyak pula. Tak apalah. Makcik ni nak kena betul. Aku bentangkan Hakimi punya dulu ni. Kimi ni mana pergi je? Tak jumpa cari Kimi. Menyokok ke mana? Ke mana? Dia tak ada. Rasanya dia dah handphone dia pun tak tengok lagi pergi mana, dia merayap keluar tu kot. Dia dah keluar lah tu kalau sampai kat langsung kat sekolah. Tak adalah scene pukul 10 kat dalam bilik GB lagi lah handphone dia tu. Tak apa, saya bentangkan Hakimi punya dulu ni. Dah terlepas dalam Petronas pun dah. Tak nak isi dah ni. Tak payah kau terus balik. Sampai parking camp tu tak payah nak naik rumah dulu ya. Aku bentang dulu. Tak buka ya. Alah, berhenti berjalan Kak. Dekat highway betul lah tu. Apa saya bentang Hakimi punya dulu ni. Baca je, baca pun boleh Mazidah boleh baca tu. Dengar suara kau cakap besok sebelum bentang depan doktor, sebab saya tak masuk bilik bahasa Arab besok. Saya masuk bilik Pai. Lepas saya baca Hakimi punya dulu ni. Rahmawati bagilah contoh baca. Tak, saya bacakan yang Hakimi punya ni sebab dia tak ada ni. Okey. Boleh tengok awak cara membentangkan dengan betul. Okey. Tak adalah. Ini je santai-santai je, bukannya formal. Kalau kita masuk yang final tu barulah present betul-betul. Yang ni macam lebih kepada latihan santai-santai je, tak adalah rasmi. Dia kalau nak bentang yang untuk yang akhir tu nanti yang akhir tu siapa yang terbaik je yang pilih kena bentang secara formal. Yang kita ni just peringkat santai-santai. Alhamdulillah. Nak murid nak belajar dan guru je belajar santai-santai je dulu. Yang betul-betul punya kan, yang berskemanya masa final lah yang terpilih laporan lah. Masa dia pilih siapa yang terbaik setiap sekolah tu untuk bentang tu lah nanti barulah betul-betul bersopan sikit. Okey, Kausa. Santai je, alah huha-huha je. Kita bagi peluang apa ni, Ustazah baru, Ustazah Haziah. Apa dia? Kita kat bentang kan. Kita bagi dah peluang. Ya, saya punya tajuk tu. Saya punya tajuk yang Pai tu nanti saya bagi Wisam dengan Haziah bentang lah. Tapi saya duduk tepi dorang lah besok. Ya. Boleh gagap. Ada gagap kan? Gagap.
Okay, untuk yang Hakimi punya tajuk ni bahasa Arab. Kausar, besok awak dengan Hakimi bilik sama tau. Bahasa Arab. Ya, tahu. Aku ada dalam grup tu. Atau takut Hakimi tu melilau dia masuk aku punya bilik pai pula. Aku beritahu dia. Kau ingatkan dia. Hakimi, Wandaya, awak sama bilik bahasa Arab. Saya, Haziah, Wisam, bilik yang pendidikan Islam. Lepas tu Syu, Mazidah, Kak Asia, satu bilik yang itulah Jacob tu lah. Okay, saya nak bentangkan mewakili Ustaz Wabah Hakimi bin Ali. Mana Hakimi ni merayau. Handphone dia dah pergi cari kat bilik Jacob tak jumpa. Dah tu tak ada orang lah. Okay, Hakimi kategori berkumpulan dengan Wandaya. Tajuk kategori bahasa Arab berkumpulan. Ayat pengenalan, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Tidak semua murid mampu menuturkan bahasa Al-Quran ini dengan baik dan betul. Okay, itu objektif, metod dan skop peserta. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan video bagi membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati serta menarik minat satu orang murid kelas 4 supaya mempelajari bahasa Arab. Okay, dapatan utama dan data. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan aplikasi YouTube. Data diperoleh melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi YouTube berjaya membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Rumusan impak, keaslian atau nilai baru yang diperoleh di masa akan datang, saya akan menggunakan aplikasi YouTube yang lain pula bagi membantu murid lain yang menghadapi masalah yang sama. Kata kunci, aplikasi YouTube Baiti Jannati video. Okay, tadi dah merangka. Yang ni abstrak yang lengkap lah. Meningkatkan kemahiran membaca 9 perkataan bahasa Arab terhadap seorang murid kelas 4 sepaya menggunakan aplikasi YouTube. Muhammad Hakimi bin Ali, SK Putrajaya Presiden 1. Abstrak dia, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Tidak semua murid mampu menuturkan bahasa Al-Quran dengan baik dan betul. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan video bagi membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati serta menarik minat satu orang murid kelas 4 supaya mempelajari bahasa Arab. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan aplikasi YouTube. Data diperoleh melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi YouTube berjaya membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Di masa akan datang, guru akan menggunakan link aplikasi YouTube orang lain pula bagi membantu murid lain yang menghadapi masalah yang sama. Kata kunci aplikasi YouTube Baiti Jannati video 101 patah perkataan. Kausar dah sampai mana? Kausar? Cepatnya baca. Aku baru depan traffic light nak masuk sungai besi ni. Okay, tak apa. Sementara tu. Okay, tapak yang saya bagi kan kita dah buat 2 langkah kan. Langkah 1 dan langkah 2. Soft copy tu korang bawa juga. Lepas tu besok yang hard copy pun saya akan print juga. Kiranya itu data yang awak nak, korang semua nak bentang lah besok. Nanti dia akan perbaiki lagi ayat tu. Sebab saya nak mikir, nak buatkan untuk 5 orang semua. Terbalik-balik juga macam ayat Kak Asia tadi boleh pula tersalah ayat pula. Aduh, mikir nak memahamkan 5 tajuk. Tak apa, yang penting dah bawa bahan lah kan. Nanti dia akan betulkan lah penulisan tu. Dia nak tambah ayat ke, potong ayat, dia nak tambah idea. Sebab saya besok boleh masuk bilik pendidikan Islam je. Yang bahasa Arab dengan yang Jacob tu kena catat lah apa yang perlu dibaiki ayat tu. Dia akan betulkan kita punya ayat tu. Yang ni just saya bagi yang asas sajalah. Yang panjangnya, yang betul, yang tepatnya nanti dia akan betulkan lagi kat sana. Sebab saya tengok kelima tajuk ni semuanya mentor dia tak sama, lain-lain. Mazidah ada nak tanya ke? Mazidah? Ya. Mazidah, besok Mazidah dengan Kak Syu datang tak besok? Takut dia kan? Tak pastilah. Tak pasti je lah. Saya tak PM dia lagi. Tak apalah. Yang penting awak datang. Esok nak menumpang awak balik.
Boleh. Sekolah. Besok dekat tempat hari tu lagi tau, dekat IPIS. Dekat tempat hari tu Tempat hari tu lagi lah dekat IPIS. Okay. Okay, Mazidah tengok dah confident dah bentang. Kak Sia? Apa terletak? Aku kau tak tengok. Alah, tengok kata bukan so. Hafal, besok tak rasmi pun, je santai-santai je. Okay, tak apa lagi tu. Lega lah. Boleh. Nanti dia akan betulkan lagi ayat tu. Kak Sia? Kak Sia? Kak Sia? Ya. Okey, besok. Boleh. Ini Itulah macam praktis lah ni. tak apa. Tak serapal. Besok je just relax je. Dia bukannya bertanding lagi. Just macam kelas-kelas je. Okay. Kali kau kan Kak Asia dengan Wisam kan? Lepas tu? Tak apa. Wisam akan masuk bilik saya. Wisam dengan Haziah akan masuk bilik pendidikan Islam lah. Jadi akak sama bilik dengan Mazidah lah nanti. Okay. Sebabnya tajuk saya tu nanti Wisam dengan Haziah yang akan bentang tu pun saya tak siap tarik lagi. Tak apa. Ada lagi nak tanya ke? Tak apa. Besok nanti dia akan betulkan lagi. Yang ni saya bagi maklumat yang asas dia akan panjangkan lagi ayat-ayat ni. Dia akan betulkan lagi lah. Kausa, dah sampai mana? Allah, jam lah depan traffic light ni. Jam lah. Aku nasihatkan kau berhenti tepi dulu lah. Aku nak dengar suara kau bentang. Kan kau dah menang dah. Dah menang. Semua nak tunggu Kausa baca. Kausa. Boleh dia baca je pun. Itulah saya rasa awak kena berhenti tepi jalan dulu. Tak apa, boleh je berhenti. Sekejap saya buka yang Kausa punya. Duduk dalam kereta lagi ni tak apa, mahal tu. Kau jangan langgai bukan-bukan berhenti ke tak tu. Depan traffic light masih merah lagi. Parking tu. Berhenti dulu. Bahaya tu. Kan aku dah belasah lelaki tu. Lagi. Okay. Berhenti kan? Awak berhenti tepi jalan kan tu? Awak berhenti tepi jalan kan? Boleh lah baca kan? Baca je lah kan ayat pengenalan ni Al-jumlatul basitah. Okay. Al-jumlatul basitah. Frasa ayat mudah adalah subtopik yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Arab bagi setiap unit bermula dari tahun 4, 5 dan 6. Sebenarnya ada tambahan dekat dia punya abstract tu. Bermula dari tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah. Mata pelajaran bahasa Arab sekolah rendah. Bagi murid tahun 4, istilah ini merupakan perkara baru yang dipelajari. Objektif, metod dan skop peserta. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi membantu murid mengingat 15 tapi yang 15 lebih dulu frasa ayat mudah menggunakan menggunakan aplikasi MyViewBoard. Data diperoleh melalui temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan permainan Kanzul Bahsil Arabi ini berjaya meningkatkan kemahiran mengingat 15 frasa ayat mudah. Rumusan impak keaslian, nilai baru diperoleh. Permainan Kanzul Bahsil Arabi berjaya membaiki amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Diharapkan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah penguasaan murid terhadap frasa ayat mudah bermula dari darjah 4 lagi. Memandangkan tajuk ini akan terus dipelajari sehingga darjah 6. Kata kunci dia frasa ayat mudah iaitu al-jumlatul basitah, permainan Kanzul Bahsil Arabi dan kemahiran mengingat. Okey, tadi kita dah merangka yang ni abstract yang penuh lah. Okey. Basit. Yang tindakannya ialah inovasi permainan Bahsil Arabi membaiki amalan guru.
15 frasa yang mudah bagi murid Pak Ganet. Okay, saya baca dulu website dia. Al-Jumlatul Basithah, frasa ayat mudah adalah subtopik yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Arab sekolah rendah bagi setiap murid, bagi setiap unit bermula dari tahun 4, 5 dan 6. Bagi murid tahun 4, istilah Al-Jumlatul Basithah ni ataupun frasa ayat mudah ni merupakan perkara baru yang harus mereka pelajari lah. Oleh itu, kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi membantu murid mengingat frasa ayat mudah serta menarik minat murid tahun 4 Ganet. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah mencipta satu permainan yang bernama Kanzul Bahthil Arabi menggunakan aplikasi MyViewBoard. Data diperoleh melalui pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan permainan Kanzul Bahthil Arabi ini turut berjaya meningkatkan kemahiran mengingat murid terhadap 15 frasa yang mudah itulah. Permainan Kanzul Bahthil Arabi ini juga turut membantu membaiki amalan pengajaran guru di dalam bidik darjah. Diharapkan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah murid menguasai frasa yang mudah bermula dari tahun 4 lagi. Memandangkan frasa ayat mudah ni akan terus dipelajari sehingga darjah 6. Kata kunci dia biasalah, frasa ayat mudah ataupun dalam bahasa Arab dia Al-Jumlatul Basithah, lepas tu permainan Kanzul Bahthil Arabi dan kemahiran mengingat. 3 tu kan. 161 perkataan. Okey. Tahniah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya ke yang lain? Pukul 1 dah. Okay, besok kita jumpa dekat IPIS ya. Semua jam berapa? 8 ke 8.30 lah mak. Lupa pula surat. Besok sekejap tengok balik surat. 8 ke 8.30. Tapi selalu datang-datang dia sarapan dulu kan. Sekejap tengok. Lupa. 8 ke 8.30 besok. Besok dekat dalam jadual tu pukul 8 di sanalah di IPIS ya. Tapi selalunya itulah dia tak terus start, ada sarapan breakfast dulu. Siapa lagi dekat dalam ni? Tengok jap. Besok Wisam boleh datang ya? Wisam? Macam nampak tadi Wisam boleh datang Wisam? Tak ada kak. Tak dapat ada sebab dah ada program. Haziah ada ya besok? Okay. Haziah besok ada kan? Syuhaida saya tak dapat hubungi lagi. Nanti saya tanya, tak apa. Setakat ni Wisam seorang lah tak dapat hadir. Okay, tak apa. Nanti siri yang next Wisam datang pula InsyaAllah memang nak hadir tapi sebab beritahu lambat. Itulah, tak apalah, akan datang. Dia InsyaAllah memang akan datang. Tak apa, besok bagi Haziah dulu bentang. Tak apa, ada je kat sebelah tu, boleh. Boleh. Okay, ada sebarang pertanyaan sebelum saya tamatkan meet tengah hari ini. Kita besok dah ada bahan jadi tak perlu risaulah. Saya pun tak pasti dia nak tulis sampai siap ke apa. Sebab mungkin dia tengok keadaan kot. Kalau rasa macam lama sangat mungkin dia buat sampai tengah hari je. Macam hari tu pun ikutkan jadual sampai 5 petang. Tapi tengok semuanya macam dah pancit kan. Tak boleh nak sambung sampai petang. Besok dia mungkin tengok dulu kot. Kalau selarat mungkin sambung habis pukul 5. Tapi kalau sampai pukul 5 mungkin sampai menulis laporan penuh. Tapi tak pasti lagi lah besok macam mana. Tengok dulu kehadiran macam mana kan. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Apa nak tanya? Kau ada dapat tahu makluman dia macam hari tu ke ataupun terus buat penulisan? Sebab hari tu ni kan ingatkan kot kita bawa laptop lah bagai. Bawa laptop. Sebab hari tu dia tengok semua orang dah bela-bela dah. Sebab hari tu kan macam kita belajar asas lah. Dia macam ceramah je dulu hari tu. Dia ceramah sampai tengah hari maksudnya. Kan kot adalah kononnya dia nak ikutkan hari tu petang tu nak buat abstract dulu. Tapi tengok semua orang dah bela-bela, saya pun dah tak boleh nak sumbat dah sampai tengah hari je.
Tu dia Yalah sebab dah dia sampai menceramah akad tengah hari. sampai tengah hari, sampai tengah hari lah kan. Sebabnya hari tu ramai lagi tak bagi tajuk. Dia macam tulis nama je, lepas tu tajuk tak ada kan. Dia pun macam tak boleh nak. Saya tengok pun kalau ikut list nama yang baru banyak ada juga yang dia dah potong sebab ada yang sekadar bagi nama, lepas tu tajuk tak bagi sampai lah. Ada yang dah potong lah, ada yang banyak kah tu rasa macam banyak sangat kan yang hantar nama lah. Siapa yang bagi tajuk je lah kan dapat surat. Dah tak bagi tajuk tak boleh lah. Tu tak boleh lah nak takut dia tak ada bawa bahan besok. Macam kita dah sediakan abstract dan juga maklumat asal, jadi tak ada masalah lah. Kalau mungkin dia kalau petang tu mungkin dia nak ajar tulis pelaporan penuh kot, tapi tak pasti lagi besok habis pukul berapa, sama ada sampai tengah hari ataupun sampai petang. Kalau sampai petang rasanya dia ajar, kalau sempat sampai petang mungkin dia akan ajar menulis laporan penuh lah. Kayaknya kalau gitu kayaknya tak adalah ceramah lagi kan. Tulis je lah. Kalau besok saya ada acara So, penyerahan. laptop kena bawa tak? Apa dia? Laptop kena bawa tak? Laptop kena bawa. Okay. Laptop bawa je. Laptop kena bawa lah lupa. Dalam surat dia tak suruh bawa laptop Dia lupa lah tu. Ada Kan? dalam surat. Sebab kita nak edit besok bawa laptop Ada dia dah bagi tahu suruh bawa laptop. Itu lagi yang sini satu itu suruh bawa laptop dah. Aku bawa lah bagai berat betul Itulah sebabnya kita pecah bilik. Pecah bilik kepada 3, tak apa. Bahasa Arab Kausa boleh ajar Kimi. Yang agama saya akan duduk dalam bilik pai yang itulah yang bilik Jekov tu. Ustazah Asia dengan Mazidah. Okey, nanti korang sekali lah ya. Saya tak ingat besok penyerahan tu perasmian di awal ke di akhir. Mestilah ke awal kan penyerahan mentor. Dia ada macam ada majlis. Besok macam kumpul semua dulu penyerahan tak silap. Okey. Tak apa. Okey, kalau dah tak ada apa-apa lagi nak tanya? Tu je aku nak tahu. 1-4 minit dah, saya pun dah lapar ni. Okay, saya rasa cukup sekadar ini saja dulu. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli kerana dapat menghadirkan diri untuk sesi latihan prapemutangan sebelum kita bentang di hadapan mentor IPIS pada hari esok lah. InsyaAllah kita santai-santai saja, tak ada yang rasmi sangat pun sebab ini latihan kita nak menulis. Belum lagi bertanding lagi. Okey, saya sudahi majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran ya ukhti. Okey, jumpa esok Terima kasih Hera. Sama.